Bertemu kembali di Wanita hari ini dengan topiknya haiwan peliharaan terapi minda. Sugi, kalau kita tengok ramai sebenarnya yang bela binatang antaranya kucing, anjing, dan itu sebenarnya antara haiwan yang biasa dibela. Tapi ada juga yang sukakan bela binatang yang lebih mencabar seperti reptilia, ular, tarantula dan macam-macam lagi. Ya, betul Hawa. Dan saya sempat membaca komen di Facebook. Ada yang sudah berkongsi pengalaman di mana memelihara haiwan ni dapat menghilangkan tekanan dan stres. Terus berkongsi bersama kami pengalaman anda yang mempunyai haiwan peliharaan di rumah. Dan tanpa melengahkan masa, kami nak memperkenalkan tetamu-tetamu kita di studio. Hari ini kita bersama dengan Puan Nazira Abdul Aziz dari My Cat Villa, ya? Ya, saya. Jadi memang Puan ni saya kira tak banyak sangat dengan kucing, ya? Ada banyak kucing? Kita ada 14 ekor kucing. Wow. Basically untuk kami punya sendiri, kita ada daripada international yang macam Maine Coon, British Shorthair semua. Kita nak tahu banyak lagi mengenai My Cat Villa ataupun kucing daripada Puan Nazira ni. Kita juga bersama dengan Afiq Syazwan sekali lagi. Dan di hujung situ kita bersama dengan Muhammad Farish Muhammad. Ya, Farish. Okey, apa khabar semuanya? Sihat. Okey, baik, kita nak mulakan topik kita pada hari ini. Topik yang orang kata cukup fun, terutama dia bagi kanak-kanak dekat rumah universiti yang tengah tengok, mama tengok ada kucing, mama tengok ada burung. Okey, saya nak tanya Puan Nazira dari My Cat Villa. Puan, bila kita bercakap mengenai haiwan peliharaan ni, ramai yang mungkin merasakan haiwan peliharaan ni boleh kita jadikan setakat hobi sahaja. Kan? Kita simpan dekat rumah. Mungkin ada yang merasa keseorangan bila ada kucing ke, anjing ke, burung ke, rasalah macam ada teman dekat rumah tu. Bagi Puan sendiri yang dah bertahun-tahun bergiat dalam bidang ini, mempunyai kucing, mungkin Puan boleh mulakan dengan berkongsi pengalaman Puan sendirilah sebagai seorang yang mempunyai banyak haiwan ataupun kucing terutamanya. Saya punya haiwan yang saya pelihara memang kucing sahaja. Saya tak ada haiwan lain macam sugar glider, arnab dan sebagainya. Kucing ni memang satu terapi buat diri saya sendiri. Sebab kucing ni adalah haiwan yang manja, yang kalau kita penat balik daripada kerja, dia akan miau, kita boleh peluk dia. Dia macam dia pandai tunjukkan kasih sayang dia kepada kita. And then macam tadi macam dikatakan kucing boleh urut dan sebagainya. Itu cara dia sayang. Itu cara ditunjukkan dia sayang pada kita. Tak payah pergi spa. Ada kucing yang boleh urut. Betul. Kalau Afiq pula, tadi Afiq cakap dekat rumah ada kuda, ada apa lagi haiwan dekat rumah? Sebenarnya banyak. Ada rusa, ada juga bela, sebelum ni ada bela ostrich, kemudian ada juga bela burung unta. Burung unta, ungka pun ada. Tapi itulah sebenarnya daripada hobi ayah saya sendiri, kemudian jadilah hobi satu keluarga. Sebab memang dari kecil lah diasuh untuk menjaga haiwan-haiwan tu. Jadi sebenarnya sebab kalau ada salah seorang ahli keluarga yang takut, dia akan jadi macam mungkin terbatas sikit lah. Tapi disebabkan semua ahli keluarga yang jenis memang daripada kakak, adik semua suka dengan haiwan. So memang itu adalah aktiviti mingguan lah. Main dengan, kalau dulu selalu memegang kuda dengan adik-adik. Kita ada tetamu yang agak gelisah. Kenapa macam mana? Kita nak tanya Encik Muhammad Farish dari Sky Gear Pet. Bila kita bercakap mengenai haiwan peliharaan, biasanya orang kaitkannya dengan haiwan-haiwan domestik sahaja. Tapi bagi Encik sendiri ada reptilia juga yang dibela. Mungkin Encik Farish boleh kongsikan apa keistimewaan ataupun perbezaan bila kita bela haiwan domestik dengan haiwan reptilia. Apa perbezaan dan bagaimana ia membantu Encik Farish sendiri? Okey, sebenarnya kalau kita nak katakan pasal domestik dengan eksotik, sama je lebih kurang. Dia macam contoh macam reptilia, walaupun kita nampak dia ganas, kan, kita nampak dia ganas, tapi sifat dia tu tetap ada lembut dia juga. Dia tetap ada jinak, dia tetap boleh belai, tetap boleh dukung macam kucing juga. Mungkin sebab perlu dilatih dari masih muda kena bela baru dia jadi jinak, ataupun memang sifat semula jadi banyak reptilia tu memang jinak. Selalunya memang daripada kecil. Tapi kalau dah besar tu perlukan cabaran lebih lagi untuk jinakkan dia. Sebab kita pun perlukan sabar, kan, sebab reptilia dia tak sama macam binatang domestik. Lepas ni kita tengok satu-satu dan macam mana nak jinakkan saya rasa suara latar di belakang tu dia tak puas hati sebab kita dia pun nak datang. Kita jemput dia. Saya rasa sekejap lagi kita jemput apa nama dia tadi,
Hadi ya? Hadi. Adi. Adi nama dia. Adi. Okey, baik. Dan mungkin Puan Nazirah boleh kongsikan juga bila kita bela kucing, seekor kucing kan di rumah, biasanya orang rasa yang bila ada kucing tu setakat beri makanan, kita belai dia. Cakap pasal kucing, saya rasa kita ada tetamu khas kejap lagi. Ini dia. Malaysia pegang firm lah, jangan lepaskan dia. Okey, tetamu khas kita yang kena pegang macam baby. Okey, ni Aboy. Ya, Aboy ya nama dia. Bila kita ada kucing, orang rasa setakat belai macam ni, bagi makanan cukup. Sebenarnya ada banyak lagi dalam proses menjaga haiwan dekat rumah tu. Puan boleh kongsikan apa yang sebenarnya penting bila kita rasa nak ada haiwan peliharaan? Kita perlu committed. Mungkin Puan boleh kongsikan tu juga. Pertama sekali bila Dia nak kita hawa. decide untuk adopt kucing, Okey. kita perlu vaksin kucing kita terlebih dahulu. Vaksin ni bila dia berumur 2 bulan tu dia dah perlukan vaksin. Pentingnya vaksin ni sebab kebanyakan orang tak lakukan dia sebab mungkin ingat dia sekadar macam kucing macam tu. Tapi sebenarnya dia menjaga kucing, dia protect kucing kita supaya dia tak kena penyakit berjangkit. Dan juga itu adalah tanggungjawab kita lah sebagai pemilik haiwan untuk pastikan kesihatan dia, kebajikan dia. Okey. Kalau kita tengok dekat video tu, belai dengan penuh betul. kasih sayang, groom. Ya, betul. Dan Afiq sendiri yang mempunyai Mini Zoo lah. Saya panggil Mini Zoo. Ada nama ke Mini Zoo tu? Tak ada. Mini Zoo keluarga Afiq. Kira buat kandang sendiri. Bagi Afiq lah. Afiq mungkin sekarang ni sebagai seorang penyanyi dan dalam industri ni. Mungkin kadang-kadang Afiq ataupun dari kecil Afiq pernah terasa tekanan itulah, stres ke apa. Pernah tak Afiq pergi belai haiwan-haiwan dekat Mini Zoo tu? Lepas tu rasa lebih tenang. Macam mana tu? Betul sebenarnya. Dan lagi satu, kebanyakannya komunikasi kita dengan haiwan kita. Selalunya kalau kita bercakap dengan haiwan, orang akan cakap macam dia ni betul ke tak betul. Sebenarnya benda tu penting juga. Benda tu penting juga untuk kita ada komunikasi dengan haiwan kita. Kemudian kalau saya dengan kuda, kadang saya suka bercakap dengan dia. Dia faham kita, dan kadang-kadang kuda pun ada time dia merajuk dengan kita sebab merajuk ya? Dia dah lama tak jumpa kita. Kadang-kadang dia tak nak dengan saya, dia nak dengan adik saya. So lepas itu kita faham sebenarnya mood dia. Tapi kita kena tahulah taktik macam mana kita nak ambil hati dia balik. Kita bawa makanan ke makanan dia. Betul. Daripada situ sebenarnya stres tu betul juga. Dia dapat release stres kita. Kemudian masalah kerja kadang yang belenggu dalam kepala otak, itulah dia waktu untuk Afiq spend time dengan haiwan. Jadi daripada situ kalau dia gigit kita ke apa ke, sebenarnya benda tu tak buat kita stres pun. Sebenarnya benda tu buatkan kita happy because of haiwan tu akan ingat. Dia akan ingat walaupun dia pernah gigit kita, esok lusa dia akan ingat yang dia pernah sakitkan kita. So daripada situ sebenarnya adalah cara dia tunjukkan kasih sayang dekat kita juga. Baik, Allah yang ini manjanya di sini. Baik, Hawa ada ingin nak memperkenalkan beberapa kawan ya kepada Nak kita. kenalkan ini Awang. Okey, Awang tak nak dekat saya. Okey, Awang ni sejenis burung cockatiel ya, Pak? Ya, cockatiel. Okey, apa keistimewaannya burung cockatiel ni? Macam yang kita tengok, yang cantiknya dia ni sebab dia ada jambul lah. Macam ni, jambul. Dia ada jambul dia. Lagi satu, dia adalah salah satu jenis parrot yang terkecil dekat dunia, yang berasal daripada Australia. Okey, jadi walaupun dia tak boleh cakap, dia tak boleh mimik perkataan orang, tapi dia tetap boleh bersiul ikut nada orang. Contoh kita pandai bersiul? Boleh. Okey. Burung kakak tua dekat situ pun dia nak tunjuk kehebatan dia juga. Dan Farish, biasanya kalau ibu bapa kadang-kadang dia nak melatih anak-anak untuk lebih berdisiplin, dia akan latih anak tu untuk membela haiwan. Dan macam mana kalau bela burung, boleh latih seorang anak tu untuk lagi berdisiplin? Okey, contoh macam untuk jadikan anak tu disiplin, macam kita nak jaga burung ni, kita kena ada masa untuk dia. Kira time untuk dia makan, kita ada jadual kat situ lah. Jadi daripada situ mungkin kita akan boleh latih anak kita tu supaya lebih berdisiplin untuk jaga dengan teliti lebih lagi pada burung ni. Dari segi pemakanan, nak bersihkan, macam-macam lagi kan. Kalau dekat belakang saya ni pun ada hedgehog. Hedgehog bahasa Melayunya landak. Dan kalau adik-adik yang tengah tengok biasanya kalau kartun Sonic tu, inilah dia. Boleh ke bawa keluar, Farish? Boleh. Macam mana? Okey, kejap Okey. Ini dia. Okey.
Dia tengah tidur ke Farish? Boleh sekejap kita. Okey. Dia sejuk dia macam ni. Okey, kalau hedgehog ni pula kalau nak menjaganya macam mana? Jaga dia senang je. Senang. Senang sebab dia pemakanan dia pun tak susah, cuma kita nak jaga dia punya kebersihan duri dia ni. Duri dia ni supaya tak kotor, kira bila dia kotor dia stres dia akan cabutkan dia punya duri ni. Biasanya kalau dia tertekan sebab apa tu? Tertekan selalu ni pasal kita tak ada masa untuk jaga dia. Kita tak biasa main dengan dia. Boleh jadi juga. Lepas tu daripada diet dia, saiz dia punya tempat tu, permainan dia. Kalau kita tengok kartun animasi, watak-wataknya lari laju, bahaya, keluarkan duri. Kalau yang ini sebenarnya betul ke? Tak ada. Cabaran nak menjaga hedgehog ni? Cabaran nak menjaga hedgehog ni? Cabaran dia ni lah, duri dia ni. Kita nak pegang ni tajam. Dia takkan tembak duri dia ke apa, tak ada? Tak ada. Itu semua mitos dia. Benda ni tak betul pun. Okey. Baik. Dan Sugi kat sana ada apa yang nak dikongsikan tu? Hawa, saya lihat ada burung dah berterbangan macam orang kata agak luar kawalan, tapi tak apa. Kucing di sini pun, Aboy pun agak tertekan sedikit. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Aboy sekali lagi. Tapi apa pun ingin kami kongsikan bersama dengan anda sebuah VT mengenai seorang yang bernama Ain ini yang cukup orang kata berdedikasi dan kasih sayangnya pada haiwan, membuatkan beliau memberikan makanan kepada kucing-kucing di luar sana. Jadi jom kita saksikan VT ini. Berkongsi kehidupan dengan 400 ekor kucing jalanan bukanlah satu perkara yang mustahil buat wanita ini. Nurul Ain Abdul Hamid, 28 tahun, dia dan suaminya menjaga kucing jalanan yang ditemui dengan penuh kasih sayang. Kucing ni dia memang tak boleh bercakap. Tapi dia macam ada communication tau. Contohnya, dia tak boleh cakap. Tapi bila kita cakap dengan dia, dia tengok kita. Lepas tu kita panggil dia, dia datang makan. Dia ibarat macam ahli keluarga kita lah. Kita belai-belai dia, dia respon dekat kita. So ada dua komunikasi. Tidak pernah memilih dengan rupa fizikal, Ain menjaga semua kucing yang ditemuinya meskipun mereka mempunyai penyakit yang berbahaya. So far pada akak, kucing ni bukan satu bebanan. Dia memang tanggungjawab sebab kita dah ambil. Dia ibarat macam ahli keluarga kita lah. Isu penganiayaan dan kekejaman haiwan yang bangkit di laman media sosial merupakan antara topik yang sering membimbangkan dirinya. Kalau kita tak suka kucing, kita jangan aniaya diorang. Sebab apa? Sebab kemampuan diorang untuk melawan kita, untuk melawan manusia tak sama macam kemampuan kita sebagai manusia. Cintanya kepada haiwan bukanlah cinta biasa. Semoga usaha Ain memelihara haiwan jalanan ini dapat menjadi contoh dan inspirasi buat masyarakat untuk menghormati dan menyayangi sesama makhluk. Okey, itu dia sedikit perkongsian mengenai Puan Ain. Dan ini dia, kita bersama dengan Aboy. Ya, betul lah namanya Aboy? Ya, nama dia Aboy. Aboy sekali lagi. Walaupun tadi dah tertekan, sekarang dah kita dapat menenangkan Aboy dengan sedikit belayan. Dan Puan Nazira dan Encik Syamsul nak kongsikan bersama kita macam mana nak menjaga ataupun buat grooming lah untuk kucing-kucing. Okey, baik Puan Nazira. Tadi kita dah kongsikan antara kebaikan ataupun pengalaman Puan sendirilah bila ada kucing kan. Ni kita nak tanya mengenai grooming. Ramai yang rasa grooming ni satu mungkin mahal kan. Lagi satu cara nak buat grooming tu mungkin ada yang merasakan payah kan. Kena ada skill lah nak potong ni nak potong tu. Mungkin Puan boleh kongsikan yang boleh dibuat di rumah. Antara step-step yang boleh buat dekat rumah yang senang mereka lakukan. Untuk basic grooming bagi kucing, pertamanya ialah kita cuci telinga, potong kuku dia, dan juga kita mandikan dia lah dengan shampoo untuk kucing. Okey, bercakap mengenai shampoo tu. Shampoo yang kita guna untuk shampoo kita sendiri ni, bolehkah kita guna untuk kucing? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kadang-kadang saya tahu ada orang juga yang dia nak buat baik, dia ambil kucing dekat tepi, kucing jalanan. Lepas tu dia guna shampoo dekat rumah tu, dia shampoo kulit kucing. Okey, tak boleh. Okey, baik. Ni nak tanya mengenai kebersihan telinga pula. Macam mana ni Encik Syamsul tengah tunjukkan? Adakah ini cara untuk bersihkan telinga kucing di rumah?
kita gunakan wet tissue untuk bersihkan bahagian luaran dia. Untuk dalaman dia selalunya kita akan ada dia punya Solusi? solusi. Okey. Dan juga kita gunakan cotton bud, bersihkan perlahan-lahan lah di bahagian dalam dia. Okey, baik. Kalau ini kucing yang besar lah kan. Kalau kitten, anak kucing, macam mana perbezaan penjagaan dia? Lain atau sama juga? Untuk anak kucing, dia tak boleh mandi sebab dia senang demam dan jatuh sakit. Selalunya dia ada solusi untuk yang kita spray di bahagian bulu dia. Lap-lap macam tu saja. Tapi potong kuku dan cuci telinga dia sama. Okey, jadi anak kucing yang tak boleh mandi ni, kita kena tunggu berapa bulan ataupun macam mana kita nak tahu okey dah boleh mandikan anak kucing ni? 3 bulan ke atas dia dah boleh grooming seperti biasalah. Okey. Nak tahu juga apa yang Encik Samsul baru letakkan di atas kulit Aboy ni? Okey, tadi tu mungkin Encik Nazira boleh kongsikan? Ini dia punya perfume. Bau dia sedap. Perfume. Dia ada perfume khas untuk kucing juga. Okey. Dan kita sikatlah pada bulu dia supaya kucing kita sentiasa wangi, bersih. Okey, ni saya ada seekor anjing kecil di rumah. Saya diberitahu yang lebih bagus kalau kita orang kata sikat rambut bulu mereka hari-hari. Adakah sama untuk kucing juga? Dan ada cara ke untuk kita sikat rambutnya? Macam yang Encik Samsul tengah tunjukkan ni, memang seeloknya kita buat setiap hari untuk elakkan bulu dia berguguran dekat rumah. Tapi bulu yang gugur ni juga termasuk dengan cara pemakanan minum dia juga lah. Kalau kita jaga dengan baik, bulu dia takkan gugur. Kalau kita pegang macam ni pun dia tak melekat. Dia shock ya, ni kena sikat, ada perfume. Okey, baik puan. Ada orang ni dia jadikan tata rias ataupun tata rias lah kucing ni sebenarnya jadi hobi. Ada yang letak hairband lah, bell lah, segala-galanya kan. Tapi betapa pentingnya sebenarnya kita untuk jaga kebersihan haiwan peliharaan kita. Mungkin puan boleh kongsikan. Kucing ni memang kita harus jaga dia punya kebajikan dia tu, termasuklah makan minum, kebersihan dia, grooming dan sebagainya. Sebab kucing ni kita pelihara bersama kan, duduk dengan kita bersama di rumah. Betul. So kalau kita tak jaga kebersihan dia, mungkin kita sendiri pun senang dapat berjangkit lah gatal-gatal dan sebagainya. So sebab tu pentinglah untuk menjaga kebersihan kucing ni. Seperti mana kita jaga diri kita lah, kita kena jaga kebersihan haiwan peliharaan kita juga. Ni tengok ni dah berbau sedap, ada perfume, dah macam relax, macam baby. Baik, Hawa boleh kongsikan juga pengalaman Afiq dan juga Encik Farish. Okey, Hawa dengan Awang ni dekat sini tersangkut. Dari tadi dia tengok je Sugi dengan Aboy. Sedap Aboy dekat situ macam dekat spa. Dan sebenarnya ramai dalam kalangan kita memang mencintai dan menyayangi haiwan sebab haiwan ini mereka lah penenang kita. Tapi ada juga kadang-kadang kita lihat kebelakangan ini ada isu-isu yang setengah daripada mereka yang tak bertanggungjawab melakukan kekejaman dekat haiwan. Pendapat Afiq macam mana? Kenapa kita perlu menyayangi makhluk-makhluk Allah ni? Itulah dia. Sebenarnya kita hidup di muka bumi ni sebenarnya bukan kita je sebagai manusia. Sebenarnya ada juga makhluk-makhluk lain yang bersama dengan kita. Jadi walaupun kita kadang-kadang kita sebagai umat Islam kita takut dengan anjing, kita takut digigit kita ke apa ke. Sebenarnya kita hanya perlu be careful, jaga diri kita. Sebab dia juga sebenarnya ada kadang-kadang perasaan, ada juga kasih sayang. Sebab macam saya, walaupun anjing tak boleh dipegang, tapi saya suka bagi makan dekat dia. Saya suka sebab ada seorang uncle ni yang selalu pesan dekat saya, "Ayo adik," dia kata, "anjing ni kalau kita bagi dia makan, dia akan ingat dekat kita." So saya pernah cuba, saya buat eksperimen tu. Saya bagi roti je dekat anjing tu. Anjing tu sentiasa jaga kawasan rumah saya. Dan dia sentiasa ikut saya. Very orang kata caring lah. Kemudian lagi satu, haiwan ni sebenarnya adalah orang kata macam tadi saya cakap, penenang untuk kita. Saya ke mana-mana akan ada makanan kucing kat bonet kita. Jadi kalau jumpa dekat tepi jalan, bagi makan saya dekat kucing. Saya akan tabur je dekat tepi jalan. Sebab tak tahulah, memang daripada kecil saya tengok orang suka buat benda tu, jadi
saya pun terikut, saya pun buat benda yang sama. Bila Afiq kongsikan tadi, ayah Afiq cakap bila dekat anjing kita bagi makan, dia akan ingat Dia kita. akan ingat kita. Dan sebenarnya haiwan-haiwan ni setiap daripada mereka ada cara-cara unik untuk tunjukkan cara mereka sayang. Contohnya macam kucing saya pelik. Setiap kali buka pintu ada cicak, buka pintu ada burung penuh. Itu tunjukkan dia nak hadiahkan dekat kita rupanya. Betul. Okay. Ini saya tak perasan tadi sejujurnya sebab dia matching dengan tudung Hawa. Tapi kita nak tanya kepada Encik Farish jugalah. Pendapat Encik Farish mengenai kekejaman haiwan kan. Bukan setakat kekejaman, ada orang juga haiwan eksotik ni dia ambil bukan setakat bela, dia jual. Lepas tu dia buat bukan setakat jual untuk orang bela. Dia buat bisnes yang tak sepatutnya dibuat. Mungkin Encik Farish boleh kongsikan bagaimana orang boleh melihat haiwan di sekeliling mereka, bukan sahaja haiwan peliharaan ni, sebagai medium yang boleh membantu kita sebenarnya daripada kita menganiaya mereka. Okey, sebenarnya binatang ni pun benda hidup dekat muka bumi ni. Dia pun kongsi satu tempat yang sama untuk hidup. Jadi sepatutnya dia ada hak yang kira bagus untuk hidup dia lah. Contoh macam awak cakap tadi, eksotik haiwan eksotik. Kenapa dia dia orang mereka macam kalau dia jual kan buat jual. Buat pasaran gelap. Pasaran gelap. Selalunya benda ni terjadi untuk proses kulit. Kulit pembuatan beg kulit, Itulah kulit. kekejamannya. Saya rasa sepatutnya lah undang-undang ataupun akta perlu diperketatkan lagi untuk mengelakkan kekejaman ni. Dan secara individu pun kena rasa tanggungjawab, kena ada rasa sayang. Kan kalau tak ada rasa sayang, maka jadilah benda-benda macam tu. Saya pernah terbaca yang binatang ini adalah ubat tanpa kos yang mempunyai banyak kesan positif terhadap kita. Dan mungkin nak dengarkan juga pendapat daripada Puan Nazira sendiri berkaitan dengan apa yang kita sedang bincangkan, iaitu kekejaman terhadap haiwan. Baru-baru ni ada banyak kes yang berkaitan dengan kucing dan anjing juga, terutamanya di negara kita sendiri. Mungkin Puan boleh kongsikan pendapat Puan sendiri. Kita tak boleh buat kekejaman kepada haiwan ni sebab haiwan ni sebenarnya binatang yang lemah, yang kita patut bagi kasih sayang sepenuhnya dekat dia. Kalau kita treat dia as part of kita punya family, memang bukan saja kita akan jaga kebajikan dia, makan minum dia, kesihatan dia, kita akan bagikan kasih sayang secukupnya, perhatian. betul. Sebab macam kucing pun kalau tak cukup perhatian, dia akan murung, dia boleh stres. Dan lepas tu dia boleh merajuk dengan kita semua. Kucing pun pandai merajuk. Ya, penting untuk kita tahu momen-momen sebab macam tadi Aboy dah tak biasa dengan bunyi burung yang kuat. Hadi yang cukup kuat tu. Aboy dah boleh kita tengok Aboy rasa tertekan, gelisah, dan Puan Nazira pandai dah tahu dia gelisah, so dah hantar dia pulang ke Encik Syamsul untuk dibelai. Kita calmkan dia dulu sebab macam saya dah biasa. So saya tahulah sebab apa dia rasa macam tertekan. So sebab dia takut kan dengan bunyi burung yang kuat dan sebagainya. So jadi kita belai dia perlahan-lahan supaya dia tenang. Dan jadi boleh hantarkan Aboy ke tempat dia balik supaya dia tak ketakutan. Macam tadi Puan Nazirah pun ada cakap membela kucing ataupun membela haiwan ni buatkan seseorang itu rasa tenang. Tapi mungkin boleh kita jadikan hadiah hari jadi kepada kawan-kawan kita untuk adopt ataupun menjaga haiwan. Dan daripada kita membeli haiwan itu, banyak je haiwan dekat luar sana di jalanan terutamanya yang memerlukan rumah. Kan? Mungkin kita boleh ambil mandi betul-betul. Jangan guna sabun dekat rumah, dekat sabun kita tu, beli sabun kucing yang khas ke anjing yang khas, kita bersihkan mereka, beri sebagai hadiah. Itu boleh dijadikan satu didikan di rumah sebenarnya. Mungkin Encik Farish sendiri boleh kongsikan, kita nak mengajar anak-anak kita daripada kecil ni untuk adopt lah, kita ambil kucing atau anjing di jalanan daripada kita membeli itu. Okey, first sekali kena ajar anak kita tu supaya berlemah lembut dengan binatang. Berlemah lembut dengan binatang. So kira contoh kalau dia buat kasar dengan binatang, kita tegur awal-awal. Kita tegur, cakap dengan dia jangan buat macam gini. Elakkan benda tu jadi, sebab budak-budak tak tahu apa-apa. Ya, betul. Budak-budak tak tahu apa-apa, dia buat apa yang dia rasa dia suka. Jadi kita sebagai orang dewasa sepatutnya elakkan benda yang tak baik untuk binatang ni lah. Contoh budak tu tarik bulu burung tu. Faham, saya tahu. Jadi burung tu memang dia rasa seronok dapat bulu kan. Burung tu sebenarnya sakit. Jadi kita kena bagi tahu dekat dia,
tak elok buat macam ni. Sepatutnya elakkan, ajar dia cara yang betul untuk handle binatang. Mengajar susu anak tu untuk menjadi lebih bertanggungjawab. Macam Afiq sendiri dari kecil tengok ayah menjaga haiwan kan, dan sedikit sebanyak membantu Afiq, mengajar Afiq untuk menjadi seorang yang lebih berdisiplin, lebih menyayangi kepada haiwan, lebih sensitif kepada perasaan-perasaan haiwan. Dan macam mana kalau Afiq sendiri lihat membela haiwan ni bagus sebenarnya untuk pembesaran seorang budak? Sebenarnya itulah, kalau daripada kecil kita dah ada ramai kawan, tapi bila kita ada lagi kawan special macam haiwan peliharaan, ataupun kalau dulu saya duduk dibesarkan dengan nenek, jadi saya tak boleh bela haiwan sangat. Nenek saya akan marah. Jadi saya akan berkawan dengan kucing-kucing jalanan, kucing rumah orang, kucing majikan sebelah. Itu adalah kucing-kucing yang saya suka lah. Sampailah satu tahap yang orang kata dah ada trust dekat saya yang betul-betul saya boleh handle seekor haiwan peliharaan. Barulah saya ada sugar glider, ada hamster, ada saya punya kucing sendiri. Saya bela macam-macam. Iguana pun pernah. Macam sekarang saya ada ball python, ular. Jadi daripada situ ular tedong kan? Tak. Ular sawa. Ular sawa batik. Okay. Ular tu memang very passive. Dia orang pun macam ingat bila ular je, takut. Sebenarnya ular tu adalah ular yang sangat jinak, sangat pasif. Dia akan duduk diam je. Saya pernah je kalau bawa pergi mana-mana, saya letak atas dashboard kereta, kawan-kawan saya tak perasan pun itu adalah ular. Ya, sebab dia sangat diam kan, pasif. Pasti kawan-kawan tak nak dah jumpa Afiq. Tak ada, orang dah tahu dah. Dia orang akan tanya dulu ada ke tak. Ada ular tak? Dan pernah ada juga kes ni, saya letak dia dalam beg, dalam kereta. Jadi saya tak tahu yang saya tak zip. Dan kawan saya dia duduk sebelah kira PA saya lah masa tu. Saya balik show, sekali tiba-tiba ular tu dah duduk kat slipper dia. Dia bersarung je slipper tu. Fik, apa yang keras ni? Ni keras apa? Saya buka je lampu, saya tengok ular tu dah duduk kat slipper tu. Itu ular Afiq ya. Anda jangan cuba dengan ular-ular. Jangan cuba di rumah. Tapi dekat luar tu janganlah. Sebab ular ni tak semua ular dia jinak. Jadi ular yang ada jenis pasif, ada ular yang jenis dia ada time dia aktif, ada time dia pasif, ada Burmese macam saya ni ball python dia very pasif ular. Okey. Dan sedikit lagi Puan Nazira, Afiq berkata tadi yang ular yang Afiq ada tu memang dah jinak dan sebagainya, so Afiq boleh bawa dalam kereta, dalam beg. Tapi ada orang ni bila mereka katakan nak balik kampung ataupun keluar negara, kadang-kadang ular pula, kucing peliharaan ataupun anjing atau apa-apa haiwan peliharaan dekat rumah ni mereka lupakan. Mereka rasa okey, kalau I top up makanan ataupun air untuk 5 hari, okey, anjing I, kucing I pandai makan sendiri. Mungkin Puan boleh kongsikan betapa pentingnya untuk mereka hantar haiwan peliharaan mereka ke boarding school, orang kata, yang tempat yang boleh jaga, tempat menginap. Tempat hotel haiwan. Pentingnya untuk hantar haiwan peliharaan kita ni kepada tempat boarding yang proper, sama tak kisahlah sama ada anjing ataupun kucing dan sebagainya. Sebab bila kita tinggalkan dia di rumah saja, tinggalkan makanan dan air, kita harapkan supaya macam everything will be okay. Betul. Tapi mungkin boleh berlaku kemalangan dan sebagainya yang kita tak tahu. Lebih selamat sekiranya kita hantar haiwan peliharaan kita dekat tempat boarding yang sepatutnya, kerana di sana dia akan dijaga makan minum dia ada playtime dia akan dikeluarkan untuk bermain. Jadi dia takkan murung, dia takkan stres. Dan Puan Nazira sendiri mempunyai sebuah tempat boarding untuk kucing ya? Ya. Di mana itu Puan Nazira? Okey, tempat boarding kami My Cat Villa bertempat di Bukit Jelutong Shah Alam. Hanya khas untuk kucing saja. Kita ada pelbagai jenis bilik lah, daripada deluxe, executive, family suite dan sebagainya. Macam hotel lah. Okey, itu kalau kucing. Kalau ada yang minat nak tengok haiwan-haiwan reptilia ni, dekat mana boleh mereka tengok, Farish? Okey, contoh kalau kita nak tengok haiwan reptilia, boleh search dekat FB, Sky Gear Pets. Kat situ banyak sangat info kita kongsikan pasal reptilia, pasal mamalia, kira macam-macam burung. Jadi ada macam-macam lagi. Sky Gear Pets ni ada burung, ada reptilia, macam-macam yang boleh orang ramai datang melihat sendiri ya.
Semua kategori. Semua kategori. Okey, baiklah. Jadi kalau anda di rumah nak tahu lebih lanjut, bolehlah ke Sky Gear Pets ataupun My Cat Villa. Afiq, ada apa-apa hotel untuk haiwan? Tak ada. Tak ada. Saya buat hotel sendiri je. Hotel sendiri. Baik, terima kasih kepada anda semua atas perkongsian hari ini. Dan terapi haiwan ini bukan setakat untuk minda kita juga. Saya rasa boleh kita katakan yang environment dekat dalam WHI hari ini cukup berlainan dengan haiwan-haiwan yang kita ada hari ini.